Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, sihat Encik Syamil? Sihat, Alhamdulillah. Okey, soalan saya yang pertama, apakah definisi perayaan menurut pandangan anda? Menurut pandangan saya, definisi perayaan ini adalah satu festival ataupun pesta yang akan menghimpunkan beberapa orang untuk meraihkan sesuatu benda yang menggembirakan. Itu. Tapi dari sudut kata Islam, kita sebutnya sebagai Aid. Itu adalah hari perayaan lah. Dekat situ. Okey, soalan yang kedua, apakah bukti perayaan orang Islam? Bukti perayaan orang Islam ini sebenarnya ada beberapa aspek. Yang pertama sekali, dia pasti ataupun wajib melalui bulan Ramadan terlebih dahulu. Aidilfitri pun melalui bulan Ramadan, dan Adha pun sebenarnya setelah melalui bulan Ramadan kan. Macam tu. Itu yang pertama. Yang keduanya, pasti dan mesti adanya takbir raya. Macam tu. Dan yang ketiganya, pasti dan mesti adanya khutbah dan juga solat sunat hari raya. Okey, seterusnya, bagaimanakah cara-cara untuk memantapkan keimanan sebagai seorang Muslim ketika menyambut perayaan Aidilfitri atau Ailadha? Yang pertama sekali, bila kita sebut memantapkan keimanan, maka seseorang itu perlu adanya niat, tanamnya niat. Innama a'malu binniyat. Semuanya bermula dengan niat terlebih dahulu. Okey? Selepasnya niat, barulah kita harus cari tahu mengenai ilmu tersebut. Maksudnya, bila memantapkan keimanan, dia melalui aspek amalan-amalan tambahan ataupun disebut sebagai amalan sunat. Macam tu. Jadi kena tahu dulu apakah amalan-amalan sunat yang terdapat dalam hari raya Aidilfitri dan hari raya Ailadha. Okey, faham? Lepas tu, barulah kita amalkan perkara itu. Macam tu. Okey, soalan yang terakhir. Sedikit soalan kebab. Bagaimanakah pandangan anda jika agama lain turut bersama-sama menyambut perayaan Aidilfitri atau Ailadha? Pandangan saya ada dua. Yang pertama sekali, boleh dan juga tak boleh. Kita masuk kepada yang tak boleh dulu. Yang tak bolehnya apabila seseorang itu masuk dari sudut spiritual ataupun ibadah. Contohnya macam orang yang bukan Islam pun nak solat sunat Ailadha sekali tak boleh. Macam tu. Sebab itu adalah khusus untuk orang yang beragama Islam sahaja. Tetapi yang dibolehkan apabila mereka datang untuk menziarah kita, pakai baju Melayu, baju kurung yang sama macam kita, sebab itu adalah budaya dan mereka datang adalah untuk mengeratkan silaturahmi. Itulah yang disebut sebagai toleransi. Bukannya pluralisme. Pluralisme adalah mereka menyamakan kita dengan mereka dalam sudut agama. Okey, itu sahaja sesi temuan pada hari ini. Terima kasih Encik Syamil kerana bekerjasama dengan saya. Okey, saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum saudari. Awak apa khabar hari ini? Waalaikumsalam, saya alhamdulillah baik hari ini. Sebelum saya mula ketemu bual tu, saya nak awak kenalkan diri awak dulu sedikit demi sedikit. Baik, perkenalkan nama saya Amanda Ayusa Wisnudoni. Saya merupakan salah satu peserta student exchange yang berasal dari Indonesia yang sekarang sedang belajar selama 1 semester di University Kebangsaan Malaysia. Saat ini di UKM saya mengambil course dakwah dan juga usuluddin dan falsafah. Okey, soalan yang pertama. Bagaimanakah sambutan perayaan Aidilfitri ataupun Ailadha dapat membentuk peribadi yang mulia dalam diri seseorang Muslim? Menurut saya, perayaan Aidilfitri dan Ailadha membentuk kepribadian yang mulia kepada seorang Muslim, yaitu dengan cara kita melakukan silaturahmi ke tetangga, ke keluarga, ke kerabat terdekat. Itu akan menumbuhkan rasa cinta dan kasih kita terhadap sesama. Selain itu juga kita memberikan seperti kalau di Indonesia THR, tunjangan hari raya, seperti memberikan uang kepada anak-anak kecil. Itu akan menumbuhkan rasa dermawan kita, rasa ingin berbagi kita terhadap orang lain, seperti itu. Dan juga kalau untuk Idul Adha,
kan kita berkorban sapi, kambing seperti itu. Nah, itu akan menumbuhkan rasa semangat berkorban kita terhadap jalan Allah seperti itu. Pada pandangan awak, adakah orang Muslim pada zaman sekarang dapat menghayati konsep sebenar sambutan perayaan Aidilfitri ataupun Hari Raya Adha? Kalau menurut pandangan saya, yang saya lihat di Indonesia, khususnya di daerah saya yaitu Palembang, Sumatera Selatan, itu orang-orang di zaman seperti ini sangat-sangat menghayati konsep sambutan perayaan tersebut, karena setiap Aidilfitri atau Aidil Adha semua orang bergembira dan melaksanakan ya sesuai dengan ajaran agama Islam. Okay, soalan yang ketiga, apakah cara yang terbaik untuk umat Islam untuk sambut hari perayaan Aidilfitri ataupun Aidil Adha? Cara terbaik menurut saya itu dengan cara yang pertama tentunya meningkatkan ibadah. Seperti yang kita tahu, Aidilfitri itu seperti lanjutan dari ibadah-ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Jadi apa yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan seperti sholat, baca Al-Quran, lakukan hal-hal baik itu seharusnya lebih ditingkatkan lagi dan lebih dilakukan lagi juga ketika Aidilfitri seperti itu. Dan juga yang kedua, mengunjungi keluarga dan kerabat atau sahabat dengan bermaaf-maafan, saling memberikan kasih sayang seperti itu. Dan juga memberikan sedekah dan berkorban. Dengan Aidil Adha kita berkorban dan membagikan hasil daging korban tersebut dengan orang-orang sekitar, itu akan menumbuhkan rasa kedermawanan dan juga rasa kasih sayang kita terhadap orang lain. Okay, soalan terakhir, adakah umat Islam ni dah berjaya menetapkan adat-adat yang betul ketika menyambut perayaan Aidilfitri ataupun Aidil Adha? Menurut saya iya, melakukan adab-adab yang betul, karena yang pertama yang kita lakukan biasanya itu bermaaf-maafan seperti yang kata saya tadi. Terus kita menyambutnya dengan rasa gembira, dengan berpakaian rapi, dan juga menunaikan sholat di masjid seperti sholat hari raya tuh, nah, seperti itu. Dan juga berziarah kubur, juga mendoakan orang-orang yang telah meninggalkan kita terlebih dahulu. Awak ada apa tambahan lagi tak daripada itu? Mungkin dari saya, kalau untuk yang saya lihat di Indonesia maupun mungkin di sini juga tradisinya hampir sama. Semua orang itu setiap menyambut hari raya akan merasa gembira dan juga tetap melaksanakan adab-adab yang betul sesuai dengan ajaran agama Islam. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah, baik. Bolehkah saya bertanya beberapa soalan kepada saudari mengenai perayaan yang disambut oleh umat Islam? Boleh. Soalan yang pertama, kenapakah kita sebagai umat Islam menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri dan juga Aidil Adha? Kenapa kita perlu menyambut? Untuk perayaan Hari Raya Aidilfitri adalah untuk meraihkan kejayaan kita sebagai umat Islam menahan diri daripada makan dan minum serta hawa nafsu. Manakala untuk perayaan Hari Raya Aidil Adha adalah untuk memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Okay, untuk soalan seterusnya, ketika mana kita meraihkan Hari Raya Aidil Adha dan Aidilfitri ini, apakah terdapat amalan khusus mengenai kedua-dua perayaan ini? Okey, untuk perayaan Aidilfitri serta Aidil Adha mempunyai amalan khusus dan umum. Untuk yang umum, kedua-dua perayaan ini melakukan sunat untuk mandi sebelum solat ke masjid, solat sunat hari raya. Untuk contoh amalan umum khusus, amalan khusus
seperti perayaan Hari Raya Aidilfitri, disunatkan untuk makan terlebih dahulu sebelum solat sunat Aidilfitri. Dan untuk perayaan Hari Raya Aidiladha, disunatkan untuk makan sebelum Menunaikan solat. Apa yang boleh disimpulkan melalui soalan kedua tadi ialah kedua-dua perayaan ini mempunyai amalan khusus dan juga amalan umum. Untuk amalan umum, seperti yang saudara kata tadi, solat sunat sebelum mandi sunat. Betul? Mandi sunat hari raya Idul Adha dan juga Idul Fitri. Untuk amalan khusus Idul Adha, kita disunatkan untuk makan selepas kita menunaikan ibadah solat sunat Idul Adha. Manakala untuk Idul Fitri, kita disunatkan untuk makan terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid untuk menunaikan solat. Okey, untuk soalan seterusnya, apakah perasaan saudari ketika menyambut kedua-dua perayaan ini? Alhamdulillah, saya bersyukur dan gembira untuk kedua-dua perayaan, kerana untuk perayaan Hari Raya Aidilfitri, saya dapat berkumpul bersama dengan keluarga dan menziarahi sanak saudara yang telah lama tidak menjenguknya. Untuk perayaan Hari Raya Aidiladha pula, saya juga bersyukur dapat mengorbankan seekor lembu dengan mengorbankan wang dan membahagikan daging tersebut kepada penduduk kampung yang tidak berkemampuan untuk menikmati daging tersebut. Jadinya untuk mengorbankan satu ekor lembu itu memerlukan kepada 7 bahagian. Jadinya 7 bahagian tersebut adalah ahli keluarga saudari sendirilah. Ya, betul. Untuk soalan terakhir, seperti mana yang kita tahu, kita menyambut Hari Raya Idul Adha adalah untuk memperingati peristiwa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim dan juga anaknya Nabi Ismail AS, di mana Nabi Ibrahim telah menyembelih anaknya atas perintah Allah. Jadi, apakah iktibar yang boleh diambil daripada peristiwa tersebut dari sudut pandangan saudara sendiri? Okay. Iktibar yang saya peroleh daripada kisah pengorbanan Nabi Ibrahim terhadap anaknya adalah perkara yang kita sayangi. Semua orang memiliki perkara yang disayangi. Jadi pengorbanan ini memerlukan satu unsur keikhlasan untuk melepaskan apa yang kita sukai dan sayangi. Contohnya dari segi kewangan ataupun anak ataupun pangkat. Okey, itu pengorbanan ini perlu dilakukan oleh semua orang walaupun kita tidak sukai. Yang kedua adalah kita sebagai umat Islam dalam kisah ini mengajarkan tentang pensyariatan ibadah korban. Pensyariatan ibadah korban yang mana Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya. Dan perkara ini membantu kita untuk meningkatkan ketakwaan dan ketaatan lebih lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas pengorbanan yang dilakukan. Kerana di dalam pengorbanan yang dilakukan itu terdapat nilai-nilai murni yang lebih berganda dan besar. Jadinya melalui kedua-dua perayaan ini, secara ringkasnya, melalui kedua-dua perayaan ini, ia dapat meningkatkan ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita menyumbangkan tenaga, menyumbangkan harta benda seperti wang untuk melakukan ibadah kurban. Jadi itu sahaja soalan daripada saya kepada saudari. Terima kasih. Sama-sama.